أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita malam ini untuk meneruskan lagi kepahaman kita di dalam Al-Quran. Kuliah saya banyak hanya menumpu kepada kefahaman Al-Quran itu sendiri, bukan kepada tafsir itu. Sebab saya di bidang i'rabul Quran, bukan tafsir Al-Quran. Tuan-tuan jangan dengar ini mungkin apa bezanya. Bezanya ialah ilmu i'rabul Quran, dia mengkaji sampai ke baris, tanda fathah, kasrah, dhammah, sabdu, alif, lam, nun, makrifah, pasal apa dan macam-macam lagi ya. Jadi dalam satu perkataan tu semuanya ada erti, huruf-huruf dia dan sebagainya. Dan ini kita jarang dapat sebab tak banyak orang belajar ilmu ni. Bukanlah saya pandai, tapi kebetulan guru saya tu dia belajar ilmu ni. Jadi kita mengkaji Al-Quran tu dari segi Allah suruh tadabbur Al-Quran, supaya apabila kita betul-betul faham Al-Quran tu dia ada feel ya, terasa apa yang Allah sampaikan. Kadang-kadang kita dengar syarahan, kita pun keluar masjid, turun masjid, habis. Dia tak bawa balik ya. Ilmu tu dia tak bawa balik rumah. Kemudian dia amal. Betul tak? Dia tak ada feel. Sehingga kadang-kadang orang tanya, belajar apa ustaz? Ajar apa malam ni? Tah, apa dia? Betul tak? Jadi kita belajar menghayati Al-Quran. Dan saya ada kelas untuk ini bagi siapa yang berminat. Selalu saya sebutkan di Kampung Guru, Dewan, pukul 10 pagi hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Antara pelajar saya tu termasuk profesor pun ada, doktor pun ada, pensyarah UNIMED, guru-guru lepasan ijazah dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan berminat, boleh datang ya pada hari Sabtu ini pukul 10 pagi di Dewan Guru, Kampung Guru. Untuk pelajaran lain daripada Kampung Guru ialah di Syed Awi, Masjid Syed Awi, pada waktu subuh. Selepas subuh mulai pukul 7 pagi sehingga 8.30. Sekarang kita masih menumpu surah Al-Baqarah. Jadi kalau dia malu segan, pakat ya, 2-3-4 orang sekali pergi. Kalau berminat. Kalau tak berminat, dia dengar je lah. Saya ingin mengembalikan apa yang kita sebut pada minggu sudah tentang Al-Quran itu sendiri. Wa anna haza, kata Allah, sesungguhnya ini Al-Quran ini sirati. Ingat, sirati itu ialah sirat, jalan aku. Dia siratun, tuan-tuan bubuh ya mutakallim, jadi jalan aku. Siratihi, jalannya. Tambah saja dhamir tu. Jadi sirati, jalan aku. Dan jalan itu Allah sebut di dalam keadaan yang macam mana? Al-Quran mustaqiman, benar-benar lurus. Kadang-kadang Al-Quran habaq kepada kita jalan Al-Quran inilah jalan yang paling lurus, jalan yang betul. Tapi dia tak mau ikut. Dia nak ikut jalan kumpulan dia, orang-orang kampung dia, tok guru dia, kawan baik dia, mazhab dia. Kita apa jadi pun Al-Quran dulu tempat rujukan kita. Lepas tu sunnah Nabi untuk menjelaskan maksud Al-Quran yang tidak jelas. Jangan kita shortcut, kita cari orang terus.
Salah prosedur dia. Maka kata Allah fattabi'uhu. Kalaulah macam tu kata Allah, jalan ini dah lurus keadaan dia, maka hendaklah kamu ikut jalan tu, jalan Al-Quran ni. Susahkah kita nak faham macam tu? Tak susah kan? Itu je Allah abang, senang je. Fattabi'uhu, maka ikut jalannya, jalan Al-Quran ini. Tapi dia boleh faham ke? Dia tak mau ikut. Dia nak baca saja. Jadi cerita ni cerita lama, kita kena ubah. Pendekatan kita terhadap wahyu Allah tak boleh lagi dibaca-baca sahaja. Baca boleh, wajib kena faham baca. Pandai baca. Tidak dia lari makna juga. Tetapi mesti ada kefahaman. Lepas itu dia beramal. Lepas itu dia mengajar orang pula. Dia ada stage dia, level dia. Kita belajar baca, kita pun mati. Baru level berapa? 1. Jauh lagi tuan-tuan perempuan, ketinggalan jauh. Maka kita kena upgrade diri kita sentiasa sebagai seorang Muslim, orang yang menyerah diri pada Allah. Kata Allah, wala tattabi'un, jangan kamu ikut subula, jalan-jalan yang lain. Janganlah, jangan. La tu la jangan. Macam mana tahu la jangan? Saya terangkan sudah, tidak ada nun di situ. Ittaba'a yattabi'un. Yattabi'ani yattabi'una. Kalau kamu dia mula dengan ta. Tattabi'u tattabi'ani tattabi'una. Nun tidak ada. Dia af'alul khamsah. Ilmu tasrif. Tuan-tuan pergi, saya nanti sampaikan insya-Allah, dia boleh faham. Sekarang kita habaq, oh susah. Tak susah. Ada orang belajar 5, 6 kali, 7 kali, dia dah tahu macam-macam. Kalau susah, kacau lah Allah buat Quran ni. Dia pun tahu, tak banyak orang boleh faham kan. Senang saya Allah kata aku bagi Quran ni. Jadi la tattabi'u subula, jangan ikut jalan-jalan lain. Kata Allah, kalau kami ikut jalan lain, fatafarraqa bikum, dia akan memecah belahkan kamu. Itu yang jadi hari ini. Kita dalam Islam, kita pecah belah habis. Kadang-kadang kerana parti. Al-Quran dia ajak Al-Quran saja. Dia tak kena mengena dengan parti. Kadang-kadang kita tahu Al-Quran, Allah tak ajak macam ni. Tapi dia sebab geng, ikut je lah. Ini bahaya kita berparti-parti ya. Allah dulu, Rasul yang nombor 2. Jangan parti dulu. Sebab itu bukan trust Islam kita. Jadi kita tahu ni salah ni. Jangan ikut lah. Kita mesti utamakan Allah dan Rasul. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man haddallah. Mereka tidak akan bekerjasama, berkasih-kasih dengan musuh Allah untuk nak merosakkan agama Allah. Jadi kita kena pertahankan Islam tu. Walaupun adik kita, abang kita, pak kita, mak kita tak kira. Tu yang perang Badar kita, dia bunuh pak dia pun dia tak kira, abang dia pun dia tak kira, kerana Allah. Nak tegak Islam, hak lain dia musyrik, dia tak mau masuk. Bunuh. Sebab itu kita kena buat pilihan. Kalau kita nak jadi seorang Muslim, ketepikan keluarga kita yang tak mau ikut Islam tu. Kita dakwah dia elok-elok. Kalau dia degil juga, kita kena ke tepi. Ini dah bila dia nak mati, pak kita ada saka. Ni siapa nak ambil saka ni? Penasihatlah, penasihat. Pak kamu ni duk khayau uak-uak. Dia tak mau mati ni, siapa nak sanggup ni? Tanya ya. Jadi dia pun anak kesian tengok pak dia tak mati, khayau 2-3 hari bunyi macam anjing kucing khayau au-au. Tak apa, saya ambil. Dia tinggal Allah dan Rasul. Nampak tak?
Allah kata tak pernah ada macam ni. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berbaik-baik dengan musuh Allah. Itu saka tu, musuh Allah, setan. Dia kalau dia melenu, tak mau. Anu pak hang tak boleh mati, tak mau. Dia tetap pegang, tak mau. Ya. Oh, nu kesian pak hang tak mau mati tu. Apa nak hang ni? Tu dia. Betul tak kejadian ni? Ada berlaku tak? Tak boleh. Kita apa jadi pun Allah dan Rasul dulu. Pak tak payah sebab Allah pun sebut walau abaukum, walaupun bapa kamu, abnaukum, anak kamu, wa ashiratukum, keluarga kamu, isteri kamu dan sebagainya. Allah dulu ya. Jadi fatafarraha bikum an sabili, ia akan menyebabkan menceraikan kamu dari jalan Allah. Kita pegang apa yang Allah sebut ni, kita pegang betul-betul lah. Nak jadi orang beriman. Kita pun fikir ni, aku pun nak mati ni. Kita mesti berkorban untuk Allah dan Rasul. Tak payah keluarga pun ya. Pertahankan Islam tu, agama Allah. Sebab itu kalau kita nak jadi seorang Muslim, seorang Islam yang beramal Islam, seorang Muslim beramalkan agama Islam, dia susah juga, bukan senang. Dan kalau Allah nak jadikan dia manusia yang dapat petunjuk, Allah beri Islam tu pada dia. Dia dapat Islam tu, dia dapat petunjuk. Yang kita dah tengok orang jadi hura ni, dia tak ada Islam pada dia. Islam tu dah lari mana, jadi dia tak nampak lagi Islam. Itu contoh pada mingguan sudah untuk ingat semula bagaimana pentingnya kita memahami perintah Allah. Kalau Allah kata jangan tu, jangan. Allah kata ikut dah. Kalau Allah kata ikut, dia tak ikut. Allah kata jangan, dia buat. Tak ada lah. Islam apa ni? Jadi mudah saja. Al-Quran tu adalah penentuan kita. Balik kepada Al-Quran. Kita pun tengok ni. Allah kata jangan. Ni Allah kata ikut. Al-Quran ni. Kalau bukan Al-Quran, jangan ikut. Dia tak peduli ya. Sebab itu kita kadang-kadang mudah saja Al-Quran bagi tahu kepada kita panduan petunjuk Allah ni. Senang. Kalau saya rasa perkataan-perkataan ni dia bisa dengar semua ni. Betul dia faham dengan mudah kan. Dia pun dia ikut Al-Quran. Jadi tak ada masalah. Kemudian kita tengok semasa kita study Al-Quran, kita ambil contoh yang mudah. Apabila seorang tu dia baca Al-Quran, apa dia terasa pada masa dia baca? Kan dia tak ada rasa apa kan? Dia cuma baca ya. Ada tak Al-Quran bagi tahu pada dia semasa dia baca Al-Quran apa berlaku? Semasa dia baca Al-Quran, Allah sedang memerhatikan dia. Kalau dia tahu ini dia lagi gobra. Jadi Allah tengok, hang baca ni hang ikut ke? Tengok tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Maraghi begitu juga. Tafsir-tafsir yang lain yang selera ditafsirkan macam ni. Tuan-tuan boleh perhati pada Al-Quran muka surat 215. Quran 215. Tuan-tuan buka tengok. Surah 10. Ayat asalnya 61 lah. Kata Allah, wa ma takunu fi sya'ni.
Kamu tidak berada dalam satu keadaan, syak ni satu urusan. Kamu buatlah urusan apapun. Wa ma tatlu minhu min Quran. Nampaklah Quran disebut. Dan kamu tidak berada dalam satu keadaan dan tidak membaca satu ayat daripada Al-Quran. Wala ta'maluna min amal. Dan kamu tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan illa, ini Allah nak abang apa berlaku, melainkan kunna, kami, alaikum, ke atas kamu, syuhudan, jadi saksi. Nampak dia sebut tu pasal baca Al-Quran. Jadi tuan-tuan baca Al-Quran tak tahu apa. Cuba tuan-tuan bayangkan Allah duk perhati dia. Apa dia tahu ni? Kita tak mengkaji Al-Quran tu bersabit dengan hubungan dengan Allah. Kita hanya Al-Quran saja. Kita asingkan. Kita lupa dia ada hubungan dengan Allah Al-Quran. Apa kita buat? Allah ada bersama, memerhatikan kita. Wala ta'maluna min amal. Kamu tidak melakukan daripada sebarang amal melainkan illa kunna alaikum syuhuda, melainkan kami itu ada di situ sebagai saksi kamu. Sebab itu hari akhirat kita kena jawab pula dengan Al-Quran ni. Betul tak? Ada hadis dan sebagainya, panjang ceritanya ni. Sebab ada orang dia baca dia tak faham, maka dia tidak beramal. Ada yang tak baca terus. Jadi kita tengok istufizuna tidak luput dari pengetahuan, fihi wa ma ya'zubu, tidak luput an rabbika, daripada Tuhan engkau, min miskhal, walaupun sikit Allah akan perhati. Miskhal zarrah, sebesar atom pun dia meneliti Al-Quran tu, Allah tahu. Sampai ke peringkat disebut ni min zarrah, sampai dia nampak lam tu apa, nun apa, kap tu apa dan sebagainya. Dia tak meneliti pun Allah nampak. Nampak tak? Jadi di sini kita lebih nampak, oi, kacau lagu ni. Kacau ah. Bermakna kita tidak ada choice. Kita tidak ada pilihan. Saya nak bawa tuan-tuan balik kepada era kefahaman ni. Dah kita lama tak peduli Al-Quran. 1436 tahun dah diturunkan. Kita duk tak tahu situ. Tuan-tuan tengok orang bodoh ni, apabila dia kata mana ada Allah, itu geng etis, mana ada Tuhan. Tuan-tuan tengok, syaitan pernah tak kata mana ada Tuhan, mana ada Allah. Syaitan tu lagi baik pada dia mana hala. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis, melainkan iblis tak sujud. Lepas tu Allah tanya, dah awak tak sujud? Khalaqtani, khalaqta, nampak tak ta tu? Kau, khalam kau, ta, ta tu balik pada engkau. Allah, engkau telah cipta aku. Dia tak etis pun syaitan ni. Yang manusia tu jadi tak percaya pada Allah, yang syaitan pula percaya pada Allah. Apa sudah jadi? Khalaqtani, engkau telah cipta aku, minar, daripada api. Dia mengaku. Kita tak. Mana ada Allah? Tak ada. Oh, dia perli pula. Tunjuk memang kalau ada Allah. Wa khalaqtahu min tin. Bagi Adam, dia jadi daripada tanah. Dia akui. Tapi manusia dia boleh tak percaya.
Yang setan tu pula percaya. Jadi siapa yang lebih baik antara manusia dan setan tu? Jadi kita kena analyse, buat analisis Al-Quran. Dia kejahatan manusia ni cukup tinggi. Setan tu pun jahat juga, tapi dia jahat sebab dia tak mau ikut perintah Allah. Dan lepas dia tak mau ikut, dia tak minta ampun pada Allah. Dia degil sikit. Dia tak macam Nabi Adam, tak macam malaikat ya. Dia tak akan minta ampun. Dia degil sikit. Tapi dia masih percaya kepada Allah. Ya Allah, simpanlah aku sampai hari akhirat. Aku akan sesat semua pok ni. Dia lah pergi bisik, mana ada Tuhan? Yang pok ni pun itu lahirnya agama liberal, sekular, dan macam-macam agama yang kita tengok sekarang ni. Sesat. Siapa punya kerja? Syaitan tu lah. Jadi kita nak kena pandai perhati ayat-ayat Allah bagi kita sebagai contoh di mana harus kita perhatikan kelemahan manusia. Dia berpunca daripada dia meninggalkan Al-Quran. Dia tak kisah Al-Quran tu. Jadi dia tak tahu nak tuju ke mana. Dia pandai, dia kata nak pergi Jupiter. Saya ada jumpa seorang ahli saintis lah, doktor dia ni. Dia kata tak payah pergi di bintang Marikh, bintang apa yang sekarang dia nak pergi ni. Dia nak pakai satu kotak, dia nak buat macam satu bilik, kemudian menggunakan kuasa apa entah, dia pandai sains. Kemudian masuk dalam tu, sebab sel-sel dalam badan kita ni dia boleh pergi dia merata universe lah. Oh, kamu. Lepas tu kita tanya. Okey, bagus. Sebab dia ada otak, dia boleh buat gitu kan. Kita tanya, yang kamu nak pergi di universe tu, siapa bagi jadi universe tu? Kamu ni hanya fikir macam mana nak pergi. Yang universe tu jadi, kamu fikir tak? Nah, mereka menganggap kejadian-kejadian ni adalah semula jadi. Nature. Dia jadi sendiri. Bila kita tunjuk bukti macam mana boleh jadi sendiri, dia pun tahu, kata dia salah. Tapi disebabkan bisikan syaitan, dia tak mahu mengaku. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perhati, apabila kita memahami Al-Quran, dia akan datang satu keyakinan yang kuat. Sebab itu ulama-ulama perubatan Islam, jin syaitan takut pada dia. Orang-orang yang beriman kuat, macam zaman-zaman sahabat pun jin takut pada mereka. Tuan tengok dalam surah Hud, iaitu surah 11 Hud, Quran 228 pada ayat 56. Nabi Hud ni, pengikut dia tu cukup kuat amalan setan. Mereka menyembah berhala yang sebenarnya Allah kata bukan mereka menyembah berhala, mereka menyembah setan. Di berhala tu ada setan. Kemudian dia kata, kamu ni Hud, kamu sekarang ni kami tahu, kamu ni nak gila dah tahu. Kamu bukan betul dah. Nabi Hud kata pasal apa? Kamu kata aku gila. Tuhan kami menjadikan kamu gila. Nak habaq kata Tuhan mereka berhala tu kuat. Apa Nabi Hud kata? Tuan-tuan perhati. Ini zikir selepas solat ya, untuk kebal diri daripada jin, daripada pukau dan macam-macam sihir. Rajin-rajin zikir. Dia pendek je ayat ni. Kalau tuan-tuan tengok, ustaz-ustaz banyak yang mengajar ilmu kebal diri daripada jin syaitan pun menggunakan ayat ni. Tuan-tuan boleh buka YouTube, masuk Ustaz Kazim, dia pun yang pakai yang ni juga ya, saya tengok. Fakiduni,
Maka dah kamu kata menyadur kata Nabi Hud, cuba kamu jalankan tipu daya kamu, tengok aku nak mati, kamu boleh buat apa? Buat helah kamu, hantar jin tu mai, fakidu ni kepada aku, nu wiqayah, ya balik aku jami'a, semua apa. Berapa banyak Tuhan apa? Buat mai. Nabi Hud ni betul apa? Dia kuat keyakinan dia pada Allah. Saya rasa kita kalau pergi kat tokoh Hindu, kalau Hindu tu cabar you tak percaya ni Tuhan kami ya, you berani lawan tak? Mesti dia jawab tak berani. Kalau lah Hindu tu cabar dia kan. Ini penyembah golongan musyrik mencabar Nabi Hud. Fakiduni jami'a, jalankan tipu daya kamu semua, dekat mana kamu boleh buat. Dia nak tengok Summa kemudian la tunjirun, doktor dok tangguh buat terus. Makna Nabi Hud cukup kuat keyakinannya pada Allah. Maklum sajalah dia seorang Nabi. Dia pun sebut lagi ayat yang seterusnya, boleh dijadikan zikir untuk kebal diri daripada jin dan syaitan. Selepas solat tuan-tuan baca surah Hud, surah 11 ayat 56. Rajin-rajin baca ayat ni, insya-Allah orang nak niat sihir pada kita, dia tak lut ya, racun macam. Ayat ni disebut oleh Nabi Hud sendiri. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Kalau sebut macam tu memang habis. Makna dia serah diri pada Allah. Siapa nak boleh buat apa kat dia? Di dalam kita menjaga diri, Allah mencipta kita, Allah menjadi kita, Allah adalah wali kita, Allah jaga kita, Allah pelindung kita. Pasal apa kita nak serah diri kepada yang lain? Sebab itu kita ambil contoh Al-Quran. Apabila ada cabaran daripada golongan musyrik macam ni, Nabi Hud dia jawab, inni tawakkaltu 'ala Allah, sesungguhnya aku menyerah diri kepada Allah. Rabbi wa rabbikum, jangan lupa Tuhan aku dan Tuhan kamu juga Allah tu. Mereka ni tak percaya. Itu dinamakan keyakinan. Dalam apa hal pun tuan-tuan balik kepada Allah. Apa hal kita ada masalah pun balik kepada Allah. InsyaAllah Allah akan lindung kita. Kita ambil contoh Nabi. Apa yang dia kata tu, itulah petunjuk Allah. Walaupun Nabi Hud yang kata, ini pengajaran bagi semua umat sampai ke zaman pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min dabbatin, tidak ada sebarang yang melata di bumi ini, barang binatang atau manusia yang melata di bumi ini, atau makhluk Allah yang melata di bumi ini, termasuk ada setengah mengatakan pokok pun, illa huwa akhidun binasiyatuha, melainkan Allah memegang kekuasaan ke atas mereka. Dia kata pegang bubun, bubun kepala. Mana Allah mengawal semua. Disebut sebagai dabbah. Jin pun, manusia pun, malaikat, tumbuh-tumbuhan, gunung, air, semua ya, makhluk di bawah kekuasaan Allah. Sebab itu doa ini jadi hebat ya. Sebab Nabi Hud menyebut kuasa yang sepenuhnya kembali kepada Allah. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhan aku, ala siratim mustaqim. Jangan duk pergi lain lah. Tuhan aku di atas jalan yang benar. Tuhan nampak tu semua pembohong ya. Tak ada apa yang dia boleh buat ya. Nampak? Maka dia jadi kekuatan kita dalam zikir kita. Kalau tuan-tuan masuk dalam satu rumah, katalah
Ibu Taufan, kita tak tahu nak pergi ke mana, kita tengok ada satu rumah kosong. Pada rumah tu penuh penghuni makhluk halus. Tuan-tuan baca ayat ni, dia tak akan kacau. Tuan-tuan boleh try tengok. Saya dah masuk banyak bilik-bilik yang ada makhluk halus, tak kacau. Mereka akan keluar. Bila kita balik keluar bilik tu, dia masuk balik. Nanti tak apalah, biar pergi kerja lah, kerja dia. Tapi waktu kita ada, dia mesti keluar. Kehebatan Al-Quran, bukan kehebatan kita. Kita ni manusia biasa. Nampak tak? Inni tawakkaltu 'ala Allah, Rabbi wa Rabbikum. Tapi orang-orang pengikut Nabi Hud ni, banyakkan musyrik, mereka tak percaya. Jadi setiap binatang makhluk yang melata di bumi ni, Allah yang menguasai mereka, kata Nabi Hud. Jadi kalau jin yang mereka nak guna tu jin, nak bagi Nabi Hud gila, dia tak takut. Ya, sebab tu dia start dengan inni tawakkaltu 'ala Allah. Bila kita sambung pada ayat lain, la haula wala quwwata illa billah. Semua main yang sama, ya. Jadi menyerah diri kepada Allah tu adalah sifat seorang Muslim. Apabila dia dalam keadaan susah, dia balik kepada Allah. Dia tak ada cari shortcut. Jom kita pergi karaoke, tak ada. Tapi yang nak main ajak dia tu ada lah. Jom kita pergi karaoke, hang susah hati, hang pergi nyanyi 2-3 lagu, okey ya. Itu escapism, ya. Hanya untuk menolong dia 2-3 minit tu, bagi dia senang hati. Lepas tu dia balik dalam keadaan yang sama. Selagi dia tak kembali kepada Allah, dia tak akan dapat siratal mustaqim tu. Selagi itulah dia akan hidup dalam kesempitan. Dia tak boleh senang hati, ya. Begitu juga untuk kombinasi ayat ini, tuan-tuan perhatikan. Al-Quran muka surat 152, iaitu surah Al-A'raf, surah 7 ayat 13. Ini pun kombinasi ayat untuk menambah kekuatan ayat, supaya setan dan jin tak berani mendekati kita. Ini bersabit dengan ayat bersabit dengan iblis. Tuan-tuan tengok Al-Quran muka surat 152. Okay, kita tengok pada ayat 150. Ayat 13, ya. Surah 7 ayat 13. Allah berfirman kepada iblis ni, khala fahbit, keluarlah kamu, turunlah kamu. Dia ada dua makna ni, fahbit. Bata bata af'ala yuf'ilu yuhbitu. Jadi di sini ihbit ialah amal, kita terjemah sebagai turunlah, minha, daripada syurga ni. Ya, fama yakunu laka, kerana kamu tidak sepatutnya antatakabbar, takabur, takabbara yatakabbaru, atas wazan tafa'ala yatafa'alu. Dia ni jenis sembang tinggi. Dia tengok surah Al-Baqarah awal-awal pun, aba wastakbara, perkataan diguna pun takbur juga, sombong, ya. Jadi Allah keluarkan dia. Tatakabbara fiha, perkataan yang ada di sini ialah fakhruj. Ini Nabi guna. Ukhruj, laknatullah. Nabi berdoa, ya. Keluar engkau laknat Allah. Al'anuka bi laknatillah, aku laknat kau dengan laknat Allah. Ukhruj, keluar.
Ini dia macam Prophet Joshua tu juga yang saya cerita itu. Dia tu pun out. Dia pun ada style Islam juga. Kita Nabi sebut ukhruj, dan di sini Al-Quran sebut fakhruj. Fa tu maka perkataan amma dia ialah ukhruj. Daripada perkataan akhraja yukhriju ukhruj. Bukan. Jawatan 3 kharaja yakhruju ukhruj. Fakhruj innaka minas saghirin. Saghir ini orang kecil. Sesungguhnya engkau ni orang kecil, maksudnya orang hina. Golongan yang hina. Keluar daripada syurga ni. Maka kita sambung dengan surah Hud tadi ni, ya. Jadi dua tu kombinasi untuk zikir waktu subuh dan waktu maghrib, supaya kita dapat dihindarkan daripada sihir, hasutan daripada jin dan syaitan. Di dalam kita mencari agama Allah, kadang-kadang kita tak pernah fikir, betul ke aku ni? Dia tak nak fikir. Yang dia fikir apa? Betul lah. Mesti betul aku ni. Dia tak pernah tanya, betul ke aku ni? Agama yang aku duk ikut ni. Kalau ajaran sesat lagi dia tak tanya. Sebab syaitan akan habak dia. Betul dah, nak tanya apa? Dia pun tak tanya. Bila orang lain nak habak dia tak betul, dia tak mau ikut dah. Jadi tuan-tuan tengok apa Allah sebut tentang orang yang melihat diri dia sebagai orang yang mendapat petunjuk Allah. Allah tak kata pun. Dia yang iktiraf diri dia. Kata dia ni dah dapat petunjuk Allah dah. Tu yang kadang-kadang dia jadi keramat lah, wali lah, macam-macam lah. Dia mengaku diri dan Nabi dan macam-macam. Sebab dia pandai berubat sikit je. Dan orang ni mudah percaya. Saya tengok satu kes, dia masukkan pipe dalam badan dia ni, sampai ujung ni pipe tu kecil, ya, tak nampak sebab tangan dia panjang tangan. Sampai di ujung ni dia letak sebelah depan ni tak nampak macam tu. Kemudian dia tekan ketiak dia, ada switch dia. Lepas tu ayat tu lakuk jari tu. Tu dia pakat pergi minta ubat tak tahu banyak mana. Lah dia pun tahu dia ni Indonesia. Kita ni bukan boleh tengok orang pelik sikit. Boleh keluar ayat kot jari. Ni Nabi yang boleh lagu ni. Dia tak cek dah. Dulu ingat sekali Datuk peristiwa budak mengaji Quran dalam perut. Mengaji Quran. Ya kena pasal dia pasal antik recorder itu. Pakak pergi sedekah tak sanggup lah. Jadi bisnes semua ni. Jangan kita mudah percaya benda-benda kaut macam ni. Dia tu anak boleh baca dalam perut Quran. Apa ni? Tak masuk akal ya. Kita kata ni kuasa Allah pun tengoklah kan. Patutnya benda orang macam Nabi ni lagi dia berlaku begitu tak apalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan perhati pada surah 6 Al-An'am, Al-Quran muka surat 142 saya rasa. 142 ayat 117. Kita tengok tentang orang ni. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau, huwa dia, a'lam, dia mengetahui, orang lain tak tahu. Man yadhillu an sabili, siapa yang sesat daripada jalannya, Allah tahu. Dia duk sonok sorang-sorang. Ini yang duk berlaku sekarang. Kita tengok ajaran sesat. Dia sesat, dia kata tak. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya Tuhan engkau dia tahu. A'lam, dia amat mengetahui. Man yadhillu an sabili, siapa yang sesat daripada jalannya. Jalan Allah ialah jalan Al-Quran. Mana ada puak ajaran sesat ikut Al-Quran, tuan-tuan habaq mai.
Sebab itu Allah sebut ansabilihi, daripada jalannya, jalan Allah. Wa huwa a'lam, dia juga tahu bil muhtadin, siapa yang dapat petunjuk. Siapa yang sesat Allah tahu, siapa yang dapat petunjuk pun Allah tahu. Tak payah ada cerita. Bila kita faham macam ni, barulah kita boleh tengok Islam tu macam mana. Makna dia kena sentiasa balik kepada Allah untuk mencari jalan Allah, supaya dapat jalan yang Allah beri petunjuk tu. Innallaha yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Sesungguhnya innallah, sesungguhnya Allah man yasha', ia memberi kepada siapa saja ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Yahdi, ia memberi petunjuk kepada siapa saja ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kita dapat, alhamdulillah. Kita pun tak tahu. Sebab itu kita selalu minta ampun kepada Allah. Sebab itu kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Hari 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah aku jalan yang lurus. Kita tak tahu betul ke jalan aku ni. Allah kata aku saja tahu siapa yang betul, siapa yang tak betul. Jadi kalau kita nak abad kat wahak kita betul pun kita tak berani. Betul tak? Tentu kita pun tak berani. Ni semua Allah nak menentukan. Tapi kita terus belajar dan belajar mencari jalan Allah melalui Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah minggu depan kita akan sambung lagi untuk mendalami lagi erti-erti Al-Quran yang boleh membimbing kita kepada jalan yang sebaik-baik sebagai seorang muslim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.